Ini Boris Kiprianovich. Dia inilah budak yang pernah cakap dia tinggal kat planet merah Marikh sebelum dilahirkan semula kat bumi tu tahu. Apabila Boris ni berusia 7 tahun, dia dan keluarganya pergi berkemah. Semasa perhimpunan unggun api, Boris minta orang ramai yang ada kat situ duduk dan dengar ceritanya sebagai orang Marikh di kehidupan lampaunya. Kisah Marikh si Boris ni sangat mengejutkan ramai orang pada masa tu. Gennady Belimov, seorang profesor universiti yang menyaksikan sendiri si Boris ni bercerita, telah merakam cerita tu dan ia terus meledak viral di merata dunia. Kisahnya, Boris Kiprianovich dilahirkan pada 11 Januari 1996 dan dikatakan dia memang dah luar biasa dari usia yang sangat muda tau. Ibunya Nadia Kiprianovich cakap bahawa Boris ni mampu mengangkat kepalanya tanpa sokongan sesiapa ketika dia baru berusia 15 hari. Biasanya, kalau baby nak angkat kepala sendiri, ia mengambil masa berbulan-bulan kan? Tapi tidak bagi si Boris. Sebagai seorang doktor, Nadia mendapati benda tu sangat pelik. Tapi pada masa yang sama, dia percaya anaknya seorang bayi yang sangat berbakat. Nadia juga cakap yang masa kecil, si Boris ni mula bercakap dalam ayat penuh dan perbendaharaan kata yang sempurna ketika dia baru berusia 1 tahun. Masa tu, Boris mula ingat kelahirannya sebelum ini di Marikh dan berkongsi cerita terperinci mengenainya. Ibu bapa Boris sendiri cakap yang dorang tak pernah cerita langsung mengenai planet Marikh ataupun ruang angkasa kepadanya. Kalau nak baca pun, Boris ni masih lagi terlalu kecil untuk membaca tau. Pengetahuan Boris tentang kosmos amat mengagumkan saintis. Dia tahu tentang galaksi dan sistem suria pada usia muda. Tapi, saintis bingung bila dia menerangkan kehidupan di Marikh secara terperinci. Menurut Boris, dia sudah lama jadi warga Marikh. Pada masa tu, bumi hanya ada satu benua bernama Lumeria. Dia seterusnya mendakwa bahawa dorang pernah mengembara dengan kapal angkasa berbentuk segitiga yang canggih. Masa tu pula, dia bekerja sebagai juruterbang tentera untuk planet Marikh dan telah melawat bumi beberapa kali. Boris ni siap cakap yang orang-orang kat Marikh boleh menghirup karbon dioksida. Dan dorang ni dulunya tinggi hampir 7 kaki tinggi tau. Selain tu, dorang akan berhenti menua pada usia 35 tahun dan akan kekal abadi melainkan dorang dibunuh. Boris cakap bahawa terdapat rahsia tersembunyi di dalam Great Space di Giza yang akan mengubah dunia selama-lamanya. Dan dia juga katakan, kaedah untuk membuka rahsia tu tersembunyi di belakang salah satu telinga spin besar. Disebabkan orang Marikh ni ada hubungan yang begitu hebat dengan Mesir, jadi kata-kata si Boris ni kemungkinan juga betul. Sebenarnya, para saintis tak pernah dapat menemui sebarang bukti pun kehidupan di Marikh. Walaupun ada spekulasi yang kuat tentang kewujudan hidupan di sana. Kisah-kisah yang si Boris ni ceritakan telah menjelaskan mengapa kita masih belum dapat mencari kehidupan di Marikh. Menurutnya, ketika berusia 14 atau 15 tahun, perang nuklear berlaku di Marikh. Peperangan itu telah merosakkan udara dan alam sekitar. Orang Marikh cuba buat matahari daripada misteri, tapi diorang gagal. Boris cakap bahawa prosedur tu meninggalkan tempat di misteri yang kita kenali sebagai tumpuk merah besar. Oleh kerana atmosfera tak lagi sesuai untuk didiami, penduduk Marikh mula tinggal bergerak di bawah tanah dan menyesuaikan diri dengan pernafasan karbon dioksida. Boris cakap, dorang masih lagi tinggal kat sana. Tapi, manusia yang cari ke tempat yang salah. Boris juga memberikan banyak temu bual dengan agensi berita dan khususnya sebuah organisasi bernama Project Camelot. Dan dia dedahkan lebih banyak butiran tentang kehidupan masa lalunya. Dia mendakwa bahawa dia bukanlah satu-satunya orang dari Marikh yang pernah dilahirkan semula di bumi. Terdapat orang lain seperti dia yang dikenali sebagai kanak-kanak indigo yang sedang dalam misi untuk melindungi dunia daripada kemusnahan. Dorang ni telah dihantar ke bumi untuk mengelakkan perang nuklear apokaliptik. Namun, kini Boris ni dikatakan hilang bersama ibunya. Beberapa percubaan wartawan barat untuk menjejakinya turut gagal. Kehilangan mengejut Boris telah mencetuskan perbincangan yang tidak berkesudahan
Di dalam laman web teori konspirasi, seorang wartawan telah dimalukan oleh salah seorang sekutu Rusia bahawa Boris Kani kini berada di tempat terpencil di bawah perlindungan kerajaan Rusia. Sebarang percubaan untuk menghubunginya tidak akan berjaya. Beberapa pakar juga menakwa bahawa dorang ni dapat berhubung dengan Boris K melalui fikiran telepati dorang. Melalui telepati itu, Boris K telah menjawab kepada dorang bahawa dia berada di sebuah kampung yang terpencil dengan ibunya dan menjalani kehidupan yang aman. Soalannya sekarang, bagaimanakah si Boris K ni tahu tentang semua benda ni? Apa yang membuatkan dia tampil dengan cerita macam tu? Cerita Boris K ni telah menyukarkan untuk kita menilai sama ada dakwaan yang benar ataupun hanya hoax semata. Tidak dapat dinafikan bahawa ia adalah kisah yang luar biasa dan kita pun tertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku kepada si Boris K ni kan?